Dapatkan hadiah wang tunai terkumpul RM10,000 Malaysia sepanjang siaran langsung bersama kami mengikut terma dan syarat. Kita jumpa nanti. Sepuluh bulan di Putrajaya, sudah selamatkah kita? Minggu ini Barisan Nasional membantu Perikatan Nasional mengekalkan kuasanya dengan majoriti tipis setelah menang dalam undi belah bahagi di Parlimen bagi meluluskan Belanjawan 2021. Perikatan Nasional menang dengan sokongan undi 111 ahli Parlimen berbanding Pakatan Harapan yang mendapat 108 undi. Dalam Parlimen yang mempunyai 220 ahli Parlimen, setelah 2 orang meninggal dunia, angka 111 bukanlah sesuatu yang boleh dibanggakan. Apa yang jelas, Tan Sri Muhyiddin Yassin ialah Perdana Menteri yang bergantung kepada sokongan Barisan Nasional untuk kekal memegang tampuk pemerintahan kerajaan tebuk atapnya. Bukan rahsia, kerajaan yang dicipta menerusi Scheme of Things ini mengkhianati perjanjian bertulis, membeli wakil rakyat dan melakukan sogokan politik melalui GLC. Demikian kata bekas Ketua Menteri Melaka Adli Zahari. Namun setelah berjaya berkuasa selama hampir 10 bulan, negara kekal dengan krisis politik, ekonomi dan COVID-19 malah lebih buruk. Adli berpendapat selepas 10 bulan memerintah, negara hilang kawalan dan kemaruk kuasa politik sesama pemimpin Melayu Islam makin membara. Sebelum ini, gerombolan tebuk atap menyalahkan kerajaan Pakatan Harapan kerana kelembapan ekonomi, Islam dan Melayu terancam. Kononnya, tujuan mereka menumbangkan kerajaan yang dipilih rakyat ini ialah untuk menyelamatkan negara, bangsa dan agama. Namun, sehingga kini tidak nampak di mana usaha menyelamat itu berlaku, selain yang diterima oleh Tan Sri Musa Aman dan Datuk Seri Adnan Mansur. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan nampaknya turut mengeluh melihat suasana politik di negara ini yang amat jauh daripada istilah selamat. Telah 10 bulan berlalu semenjak UMNO menyokong pembentukan kerajaan baharu, politik bangsa Melayu dan Malaysia terus berantakan. Rakyat kebanyakan telah sangat bosan, muak dan jelik dengan pelbagai kenyataan, perlakuan dan pertembungan ahli politik bangsa Melayu terutamanya. Semua ini tidak menguntungkan bangsa. Semua ini meletakkan kedudukan bangsa Melayu pada kedudukan yang lemah dan tanpa haluan yang jelas, katanya dalam kenyataan di Facebook beliau. Beliau seolah-olah tercari-cari formula bagaimana bangsa Melayu itu boleh meningkat dan mencapai kemajuan. Mungkin yang diperlukan oleh bangsa Melayu bukan lagi gagasan, tetapi pencerahan tentang jalan bagaimana bangsa Melayu itu akan jadi lebih baik dan maju. Mungkin yang diperlukan oleh Malaysia itu bukan lagi perikatan politik demi perikatan politik, tetapi dasar, idea dan kejadikan baharu untuk menjayakan Malaysia yang maju, ujarnya. Mungkin rakyat patut bertanya kepada pemimpin UMNO, PAS dan Bersatu, bagaimanakah bangsa itu boleh menjadi lebih baik dan maju jika sikap mereka terus diselubungi asabiah yang menutup semua panca indera. Mereka seolah-olah menafikan firman Allah SWT yang menganjurkan kita supaya menyantuni perbezaan antara kaum menerusi surah Al-Hujurat ayat 13. Allah SWT berfirman, "Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu." Surah Al-Hujurat ayat 13. Tentulah pemimpin Islam Perikatan Nasional dan UMNO tahu ayat ini. Tetapi adakah kalian beramal dengannya? Tepuk dada, tanyalah hati nurani. Rakyat memerhati.